Honestly aku kecewa gila lah sebab aku tak dapat nak tonton filem ni dekat Pawagam sebab filem ni hanya ditayangkan di beberapa selected cinema saja. Bagi aku personally filem Vetrimaran ni adalah something yang aku rasa cinema worthy. Aku tak tahulah ayat tu wujud ke tak, tapi sebuah filem yang wajib ditonton dalam Pawagam. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku, Mak Don. Hari tu aku dah tonton sebuah filem Tamil bertajuk Vitu Dalai Part 1 arahan Vetrimaran. Sebenarnya aku nak tonton filem ni dekat Pawagam. Hari tu aku siap tweet kot tak salah aku tentang macam mana filem ni lag showtime dan juga tempat yang ditayangkan. Tapi aku dah biasa dah dengan hidup dekat Alstar ni, so aku terima sajalah. Aku sebenarnya tak berapa ingat sangat first filem Vetrimaran yang aku tonton. Tapi lepas aku tonton yang pertama tu, ada dua lagi filem Vetrimaran yang aku tonton, dan ketiga-tiga filem ni adalah yang pertama Vada Chennai, yang kedua Asuran, dan yang ketiga Visaranai. Ketiga-tiga filem ni memang padu mat, dan kalau hangpa tak percaya hangpa boleh tonton sendiri dan nilai sendiri. Vitu Dalai yang bermaksud kebebasan ni misalkan tentang Kumarisan, seorang polis rekrut baru yang tersepit di antara konflik peperangan kerajaan dan juga kumpulan pemberontak. Filem bergenre crime thriller ni diterajui oleh Suri sebagai seorang polis rekrut, dan antagonis dia adalah Vijay Sethupathi, ketua kepada kumpulan pemberontak tu. Actually waktu aku tonton poster dia, aku terkejut juga dia ambil Suri sebagai orang kata protagonis, sebab Suri ni banyak jadi pelakon pembantu, kemudian dia banyak bawa watak komedi tau. Dia aku macam agak terkejut sikit lah dia nak bawa watak serius dalam filem bergenre crime thriller ni. Kemudian hampir pula dengan antagonis yang orang kata nama dia tak asing lagi dalam filem Tamil, dan setiap kali dia bawa watak jahat tu dia ada vibe dia yang tersendiri. Contoh dalam filem Master, filem Vikram, dan juga filem Vikram Vedha, which is one of my favorite Tamil film. Tapi selepas aku tonton filem ni, ternyata aku salah, dan aku sebenarnya tak patut dap kebolehan Suri sebagai seorang pelakon dalam menjayakan sesebuah watak. Watak protagonis dalam filem ni aku rasa menarik sebab dia bukan satu watak yang tipikal macam dalam filem Cat and Mouse antara polis dan penjenayah ni. Selalunya polis ni someone yang witty dan juga orang kata strong lah untuk lawan dia punya antagonis. Tapi dalam ni dia lah someone yang size macam Suri tu, kemudian dia jujur dan amanah. Kalau aku nak bagi gambaran macam watak Desmond dalam Hacksaw Ridge, dia bukannya sama 100%, tapi kalau aku nak bagi contoh macam mana karakter Suri tu, Desmond ni lah adalah contoh yang paling dekat. Kemudian penjenayah dia pula, bagi aku cara dia buat tu memang cool gila. Antagonis lah kita panggil dia hanya munculkan antagonis tu sepenuhnya nak dekat ujung-ujung filem. Of course lah dia ada juga bagi kat tengah-tengah tu supaya untuk the character development tu, tapi macam mana dia buat bagi di penghujung tu baru all out antagonis tu muncul is something yang aku rasa sangat cool. Filem ni ada 2 part, jadi bagi aku reason kenapa Vetrimaran buat macam tu adalah dekat part 2 tu nanti barulah dia akan disclose semuanya tentang motif, ideologi antagonis ni, dan mungkin akan menjawab segala persoalan yang ada, ataupun akan ada satu scene yang mengubah naratif penceritaan. Jalan cerita dan story structure dalam filem ni memang cantik serius cantik. Kemudian konflik yang disajikan pula adalah something yang aku rasa menambahkan thrill kita ketika menonton filem ni. Mula-mula konflik antara kerajaan dan kumpulan pemberontak, kemudian konflik pencintaan antara polis dan juga orang kata heroin tu, yang mana merupakan salah seorang ahli kumpulan pemberontak ataupun terkait dengan kumpulan pemberontak. Dan bagi aku itu adalah nice lah. Dia tak letakkan love story tu sekadar love story saja, tapi love story tu membawa konflik kepada penceritaan. Vetri ni dia suka style narrating style. Dalam filem Asuran ada, dalam filem Vada Chennai ada kot tak salah aku, and now dalam filem Vitu Dalai. Aku suka narrating style dalam filem ni sebab bagi aku dia bukan sekadar narrate untuk menjelaskan apa yang berlaku dalam filem, tetapi dia juga bagi chance dekat penonton untuk selami watak narrator, di mana dalam filem ni yang narrate adalah Kumarisan, polis tu lah. So dia pada masa yang sama dia bagi penonton untuk selami watak Kumarisan tu. Semakin lama filem ni berlaku dengan banyak narrating dia apa semua ni kan, semakin kita rasa kesian, dan pada masa yang sama kita macam dapat
dapat satu hint yang sesuatu akan berlaku dekat watak daripada part 2. Yelah Hamai kan dia someone yang jujur dalam melakukan tugas, boleh berubah keputusan kerana cinta dia. Semua tu terjadi selepas dia faham dilema heroin dia tu, kenapa heroin dia buat itu. So dia pun keputusan dia yang awal-awal dia tak mau terlibat dengan kawan tu, dan dia tiba-tiba nak balik terlibat dengan perempuan tu. Dan aku rasa benda yang sama akan terjadi dekat part 2 ni, mungkin selepas dia tahu ideologi ataupun motif sebenar perjuangan kumpulan pemberontak ni. Mungkin. Also the best part of this film adalah opening sequence long take selama 8 minit. Sebab ini memang Chef Kiss memang pleasing my eyes sangat-sangat. Aku sangat happy gila tonton long take. Aku memang salut lah siapa yang boleh buat long take yang memang panjang-panjang tu bagi aku. Sebab dia involve hard work, blocking, practice yang banyak, the planning tu saja dah take time, dan juga orang kata boleh create headache kalau benda tu tak terjadi the way we want it to be. Also cara dia buat long take tu dan opening sequence ni sebenarnya dia macam menggambarkan huru-hara chaos yang terjadi dalam filem ni, penderitaan yang dilalui ataupun apa yang penonton nak rasa tu nanti, semua tu dah ada dalam opening sequence tu. Feeling yang hang dapat waktu hang tonton opening tu adalah the same feeling yang hang akan rasa selepas hang tamat tonton part 1 ni. Sebab tu aku kata dia menggambarkan huru-hara lah apa semua yang terjadi pada keseluruhan cerita. Dan aku sangat-sangat tak sabar nak tonton part 2, yang mana aku rasa dia keluar 24 kot ke 2025. Aku harap dia keluar 2024 lah. Kalau dia keluar 2025 terlalu lambat sangat. Macam Vada Chennai part 2. Vada Chennai tu aku tahu yang awal-awal tu dia tak mau buat kan, sebab ada tentangan daripada penduduk sana. Tapi baru-baru ni ada artikel bulan 2 hari tu kot, keluar artikel yang Vetrimaran sendiri confirmkan bahawa Vada Chennai, sequel Vada Chennai akan terjadi. So sama-sama kita nantikan lah. Bagi hangpa yang dah tonton video Talai part 1 ni, apa pandangan hangpa tentang filem ni? Jangan lupa drop down your comment, share your thoughts. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next review. Bye bye.